Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sebagaimana biasa kita meneruskan pembacaan kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis hukum yang dihimpunkan oleh Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan mulakan tajuk bab zakat. Hadis yang berbunyi An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u lak بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Hadis yang bermaksud daripada Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sewaktu baginda mengutusnya ke negeri Yaman, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Jika telah engkau temui mereka, ajaklah mereka agar bersaksi bahawa tiada sembahan yang hak, iaitu yang benar, selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu, beritahu mereka bahawa Allah mewajibkan mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu, beritahu mereka bahawa Allah mewajibkan zakat ke atas mereka. Ia diambil daripada orang kaya mereka lalu diserahkan kepada kaum fakir mereka. Jika mereka mentaatimu, dia terjemah sini, janganlah engkau merosakkan harta mereka. Tapi ini terjemahan yang tak tepat. Terjemahan yang sebenarnya, jangan elakkanlah dari mengambil harta-harta yang berharga daripada mereka. Kerana dalam bab ambil zakat ini, tukang kutip zakat jangan dia pilih zakat yang harta yang paling bernilai. Kalau dia nak ambil lembu, jangan dia pilih lembu orang yang paling gemuk contohnya. Itu tukang kutip zakat. Tapi kalau orang yang nak keluar zakat, afdal dia pilih yang terbaik. Ini Nabi pesan kepada Muaz, elakkan daripada mengambil harta yang berharga mereka. Iyyaka wa karaima amwalihim. Itu terjemahan yang tepat. Betul lah tuan-tuan, kadang-kadang terjemahan kitab ni
Hatta yang diterjemahkan, sebagai contoh terjemahan hadis yang diterjemahkan oleh pihak berautoriti pun, bila kita tengok semula, banyak lagi silap. Banyak lagi silap terjemahan kepada hadis-hadis. Cuma kitab kita ni, terjemahan kita ni di antara yang minimal lah, tak berapa banyak sangat. Tak berapa banyak sangat kesilapan yang berlaku. Elakkan dari mengambil harta-harta yang berharga dari mereka, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, pertama-tama zakat. Dia merupakan perkataan bahasa Arab yang mempunyai makna yang tersendiri sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, zakat dengan erti an-nama, iaitu pertambahan. Kalau harta daripada sikit bertambah, itu dinamakan zakat. Binatang daripada mula-mula pelihara sepasang, jantan dan betina, kemudian bertambah, itu dinamakan nama. Dan zakat juga digunakan dalam bahasa Arab dengan erti membersihkan, iaitu mempersucikan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sebut wa nafsin wa ma sawwaha. Allah Taala sebut qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang membersihkan hati, membersihkan jiwa. Setelah datang Islam, zakat digunakan dengan satu makna, iaitu sesuatu yang dikeluarkan daripada harta dengan tujuan untuk membersihkan harta tersebut. Dengan erti kata, zakat boleh membersihkan harta. Sesiapa yang tak keluar zakat, bererti harta dia tidak suci, masih bercampur aduk dengan hak orang lain. Dengan zakat, dia dapat menyucikan harta dia daripada hak orang lain. Itu makna zakat. Kemudian zakat sebagaimana yang kita tahu, salah satu daripada rukun Islam, dan suatu perkara yang maklum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui umum. Suatu perkara yang diketahui umum, yang disepakati oleh para ulama tentang asas kewajipan zakat, maka sesiapa yang mengingkarinya boleh dihukum kafir. Itu berkaitan dengan zakat. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat boleh sampai peringkat mereka diperangi, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kita bacakan sebentar tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali sebagai tarjumanul Quran, sahabat yang paling pakar di dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Sehingga apabila kita merujuk kitab-kitab tafsir ma'thur, tafsir dalam bentuk menukilkan riwayat-riwayat penafsiran daripada sahabat dan tabi'in, hampir ke semua ayat kita akan dapat tafsirannya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal ketika mengutuskan Muaz ke negeri Yaman. Yaman ni tuan-tuan nama negara yang dulu lagi nama dia Yaman. Zaman Rasulullah pun dah nama Yaman. Zaman kita pun dipanggil Yaman juga. Ada negara yang baru 100 tahun lebih usia dia. Saudi tuan-tuan, baru lagi wujudnya.
100 tahun lebih, tak sampai, lebih kurang dekat-dekat nak sampai lebih kurang 200 tahun lah usia negara Saudi. Dan sebelum Saudi, apa dia? Sebelum Saudi dia digelar Semenanjung Tanah Arab. Semenanjung Tanah Arab. Sebab itulah kita jumpa dalam kitab-kitab sejarah Islam, kita tak jumpa Saudi. Mekah, Madinah, Semenanjung Tanah Arab, duk pusing situ je. Tak? Saudi ni baru sangat lagi. Keluarga apabila dikuasai oleh keluarga Saud, keluarga Saud, baru sangat lagi. Berapa tahun saya tak perasan lah berapa, maknanya baru lagi. Beberapa orang raja baru, silsilah keluarga Saud. Jadi itu nama yang baru. Tapi nama Yaman adalah nama yang lama. Di antara nama negara yang tak berubah daripada sejak dulu lagi, antaranya Mesir. Mesir sejak zaman Nabi Allah Musa lagi, sejak zaman Nabi Allah Yusuf lagi, Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, udkhulu Misra insya'Allah aminin. Masuklah kamu ke dalam negara Mesir. Maknanya negara Mesir, nama negara Mesir itu sejak Allah Ta'ala turunkan Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf, supaya Nabi Yusuf masuk ke dalam negara Mesir. Itu nama-nama. Ada nama yang berubah nama dia, ada negara yang berubah nama dia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Yathrib, setelah mana Rasulullah berhijrah, ditukar nama dia kepada Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bandar Rasulullah yang kita gelar sebagai Madinah. Madinah tu nama yang berlaku perubahan setelah berlakunya hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nama lama dia adalah Yathrib. Rasulullah mengutuskan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Muaz bin Jabal ni salah seorang merupakan sahabat yang diiktiraf paling hebat ilmu dia di dalam masalah halal dan haram. Ketika Rasulullah mengutuskan ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah berpesan, kamu akan jumpa dengan ahli kitab. Ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani, terutamanya Yahudi lah yang ramainya. Orang yang baca kitab, yang dia tahu kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Walaupun tidak dinafikan ada penyelewengannya, tetapi pada asasnya mereka mengetahui akan adanya Nabi akhir zaman. Tapi zaman sekarang ni ada juga ahli kitab, tuan-tuan. Kalau dulu ahli kitab di kalangan Yahudi, Allah Ta'ala sebut dia tahu sifat Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Maknanya ciri-ciri sifat yang ada pada Nabi akhir zaman mereka tahu, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Tak guna, tak amal, tak pegang apa yang mereka tahu, sehingga mereka tak beriman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ahli kitab banyak juga intelek yang faham Islam, yang tahu Islam, tapi mereka menyembunyikan kebenaran Islam itu sendiri. Tak nak menyatakan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Ni ahli kitab zaman kita. Tak kira lah ada CJ ke tak ada CJ ke, tapi bila mereka menyembunyikan kebenaran, perangai dia tak ubah seumpama ahli kitab. Rasulullah berpesan, bila kamu jumpa ahli kitab, kamu ajak dia, yang pertama sekali tak lain dan tak bukan bersyahadah, mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasulullah. Jika mereka menerima Islam, mereka taat kepada kamu, mereka mengucap 2 kalimah syahadah, bagi tahu mereka
Allah Ta'ala mewajibkan kamu sembahyang 5 waktu setiap hari, setiap satu hari dan satu malam, 5 waktu. Ini suatu kewajipan yang difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat yang terdahulu, kita tak pasti berapa waktu yang Allah Ta'ala fardukan kepada mereka. Bahkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana ketika peringkat awal Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita 50 semayang, 50 waktu. Bila berjumpa dengan Nabi Allah Musa kata, pergilah minta kurang, kerana aku dah cuba Bani Israel tak mampu. Maknanya pernah perintah Allah Ta'ala, seolah kita dapat faham di sini, seolah-olah perintah Allah Ta'ala pernah kepada Bani Israel agar mengerjakan 50 waktu. Sebab Nabi Musa kata, aku dah cuba perintah Bani Israel, mereka tak mampu. Jadi kita 5 waktu yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita setiap hari dan setiap hari, satu hari satu malam. Jika mereka mentaati kamu, bagi tahulah mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan zakat ke atas mereka. Ini disebut secara umum sahaja dalam hadis ni, wajib zakat. Banyak mana zakat, apa harta yang dikenakan zakat akan dijelaskan, yang kita akan jumpa dalam hadis-hadis yang lain. Kerana hadis-hadis ini dia saling menjelaskan di antara satu sama lain. Hadis ni disebut secara umum, hadis lain disebut secara detail. Hadis ni disebut secara mutlak sahaja. Hadis lain ada muqayyad pula. Macam-macam istilah yang digunakan oleh ahli ulama usul ataupun ulama yang membicarakan tentang kaedah untuk mengeluarkan hukum. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Zakat ini tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Bila sebut di kalangan mereka, iaitu orang miskin di kalangan orang Islam. Sebab itulah fatwa-fatwa kebanyakan ulama menyatakan bahawa zakat, asnaf zakat hanya terhad kepada orang yang Islam sahaja, orang Islam sahaja. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, muallaf qulubuhum, orang yang dijinakkan hati mereka, iaitu orang yang baru memeluk Islam. Itu mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi ada sebahagian ulama yang mentafsirkan ataupun yang membenarkan diberikan zakat kepada non-Muslim atas dasar mu'allaf. Makna kita nak cuba dakwah mereka, kita nak cuba tarik mereka. Tapi zakat ni diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Berbeza dengan sistem cukai yang diamalkan oleh kebanyakan dunia. Kerana sistem cukai ni, orang miskin ke orang kaya dia kira sama kena belaka. Orang miskin kena cukai, orang kaya pun kena cukai. Itu bagi sistem cukai yang ada, yang diamalkan di kebanyakan dunia. Tetapi sistem ekonomi Islam dia berdasarkan kepada ta'awun, tolong menolong di antara satu sama lain. Orang yang kaya membantu orang miskin, itu asas dia. Tapi kalau sistem cukai, orang yang kaya tak jadi masalah lah bayar cukai, tetapi orang yang miskin semakin ditekan dengan semakin ditekan kehidupan mereka apabila dikenakan cukai satu demi satu. Sebab itulah asas hukum cukai ni, asas bagi cukai hukumnya haram, kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja. Kita biasa buat cukai-cukai ni, kita ingat benda tu asas dia adalah halal. Tidak. Asas mengutip cukai adalah haram, hukum asal dia.
tetapi dibenarkan pada situasi-situasi yang tertentu sahaja. Di antaranya apabila negara terlalu memerlukan keuangan, sumber keuangan negara terlalu terhad. Tapi pemimpin-pemimpin dia tidak bermewah, tidak bergalak dengan harta negara. Itu antara keadaan yang dibenarkan. Tapi kebanyakan yang berlaku, ambil cukai dengan orang susah, orang atas duk bergalak dengan harta. Tak? Yang tu yang banyak berlaku dalam mana-mana negara. Dan bila ambil harta, ambil zakat ini, Nabi berpesan, kalau kamu yang diamanahkan berdakwah dan ditugaskan untuk mengutip zakat, jaga fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan ambil harta-harta yang berharga. Ambillah yang sederhana untuk dijadikan zakat. Jangan kamu bila nak ambil zakat lembu sebagai contohnya, kamu pilih lembu yang paling gemuk dan yang paling bernilai. Ini bagi orang yang mengutip zakat. Orang yang kutip zakat dia kena ambil yang sederhana. Tetapi bagi orang yang mengeluarkan zakat, bagi dia lebih baik dia pilih yang terbaik. Sebab itulah tuan-tuan, zakat ni ada ketikanya. Dalam perkara zakat yang diketahui oleh umum, yang tidak boleh nak disembunyikan, pihak yang berwajib boleh memaksa seseorang pemilik harta untuk mengeluarkan zakat. Tahu dah dia ni memang banyak harta, banyak ternakan, tetapi tak pernah keluar zakat, boleh dipaksa, boleh diambil binatang dia untuk dijadikan zakat secara paksa. Tetapi kalau ambil, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jangan pilih zakat jangan pilih binatang-binatang yang terbaik, binatang-binatang yang paling berharga, binatang-binatang yang sangat disayangi. Jangan pilih. Jangan pilih hak tu, pilih hak yang biasa, pilih hak yang sederhana untuk dijadikan zakat. Itu bagi peringatan bagi orang yang kutip zakat. Sebab zaman dulu dia kutip zakat bukan kutip duit je macam kita ni. Orang nak zakat lembu, lembu dia kutip, dia ambil. Kita zaman sekarang ni lah, kalau suruh gitu tak ada orang sanggup mengutip zakat. Zakat lembu duk eret lembu. Dia lah kerja ngeret lembu. Zakat tanaman dia pun dia tukang angkut tanaman. Kita tukang kutip zakat duduk di masjid je, tunggu orang mari. Hal tu pun duit sahaja. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala, Nabi menyatakan bahawa hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Dalam konteks ini, dalam kes ini, siapa yang dizalimi? Orang yang pemilik harta, yang walaupun pada peringkat awalnya dia tak nak keluar zakat, tetapi bila orang lain ambil, pihak yang berwajib ambil zakat daripada harta yang paling baik, yang paling dikasihi, yang paling disayangi, yang paling berharga, ketika itu seolah-olah dia dikira orang yang dizalimi oleh pihak yang berkuasa. Seolah-olah dia dizalimi oleh amil yang mengutip zakat. Kerana amil pilih binatang yang terbaik sebagai contohnya. Ketika itu jaga. Nabi sebut jaga doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada hijab di antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana cermatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pendakwah-pendakwah di kalangan sahabat dulu. Tugas yang betul, tugas yang mulia mengutip zakat sekalipun, tapi jaga, ada adab-adab dia, ada asas panduan dia. Jangan mentang-mentang kutip zakat pakai bahan ikut dan sekali. Sebab itulah tuan-tuan, dalam bab harta, dalam bab berkaitan dengan manusia ini,
tidak mudah untuk kita buat begitu saja, tetapi panduan-panduan perlu dengan sebegitu cermat. Zaman kita ni tuan-tuan, hak ni rampai, hak ni ambil, hak ni rampai, hak tu ambil, ikut dan sekali tuan-tuan. Banyakkan ikut dan. Hak yang penting orang yang berkuasa, dia menunjukkan kuasa dia. Itu tidak banyak yang tidak menepati syarak. Bila tidak menepati syarak, sudah pasti ada orang yang dizalimi, ada orang yang teraniaya, ada orang yang terkesan dengan tindakan-tindakan tersebut. Bila begitu, doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma doa, bila Allah Taala makbulkan doa seseorang, tidak semestinya jadi selalu pada waktu itu. Kerana Allah Taala menerima doa, memakbulkan doa seseorang pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang kita minta. Dan Allah Ta'ala makbulkan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah, bukan dengan sesuatu yang kita minta. Kalau kita faham gitu, kita akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak faham gitu, mungkin orang merasakan doa dia tak pernah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita faham bahawa doa kita Allah Ta'ala makbul pada waktu yang dia kehendaki, bukan waktu yang kita nak. Dan Allah Ta'ala beri suatu pemberian yang dia nak bagi, bukan semestinya apa yang kita minta. Kadang-kadang yang kita minta tu suatu perkara yang remeh, kita rasa tak dapat-dapat, tetapi di sana Allah Ta'ala bagi kepada kita suatu kurniaan yang jauh lebih bernilai dan berharga kepada kita, yang kita tak perasan. Itu berkaitan dengan doa. Jadi di sini dalam hadis ni fokus pengarang kita nak bagi tahu bahawa zakat merupakan suatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta yang kurang daripada 5 uqiyah, iaitu harta di sini maksud dia perak, bukan harta-harta biasa. Perak yang kurang daripada 5 uqiyah tidak ada kewajipan zakat. Unta yang kurang dari, ditulis itu 3 zaud, iaitu 30 ekor. Itu memang tak betul-betul, terjemahan yang salah, bukan tak tepat, memang salah terus. Unta yang kurang dari 5 ekor, itu terjemahan yang betul. Dia terima 30 ekor. Mana unta zakat 30 ekor? Zakat unta 5 ekor, bukan 30. Khamsi zaudin, 5 ekor unta, bukannya 30. Unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada kewajipan zakat. Dan hasil tuaian, iaitu tanaman yang kurang daripada 5 wasaq, tidak ada kewajipan zakat. Tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu kita bahawa sebahagian daripada perkara-perkara yang diwajibkan zakat. Yang pertama, bila sebut uqiyah ni suatu timbangan yang biasa digunakan kepada perak, iaitu mata wang perak. Jenis perak
wajib zakat. Yang kedua, unta. Yang ketiga, tanaman. Tanaman, perak dan unta yang disebut dalam hadis ini. Dan tuan-tuan, dalam hadis ini juga Nabi nak bagi tahu bahawa zakat sesuatu jenis ini ada nisab, ada qadar dia. Dengan erti kata, jika tidak sampai kepada qadar tersebut, zakat tidak lagi menjadi suatu kewajipan. Tak sampai tahap tu, tak jadi wajib lagi zakat. Contoh Nabi sebut perak qadar dia 5 uqiyah. 5 uqiyah ni adalah timbangan zaman dulu, yang tidak lagi digunakan oleh Arab sekarang ni. Arab zaman sekarang ni pun tak guna dah uqiyah, mereka guna kilogram juga. Sekarang ni seolah-olah selaras seluruh dunia menggunakan timbangan kilogram. Kalau nisbah dengan kilogram ni lebih kurang 640 kilogram. Bukan 640 kilogram, 640 gram perak. 640 gram perak, setengah kilo lebih. Setengah kilo lebih. Barulah dikenakan zakat bagi perak. Ataupun disebut dalam hadis lain dengan 40 dirham. 40 dirham juga menyamai lebih kurang 640 gram ataupun 642 gram. Jadi kurang daripada itu, simpanan perak tidak lagi dikenakan zakat. Itu bagi perak. Kemudian bagi unta, nisab unta bermula daripada 5 ekor. Sebab itulah binatang ni tak sama. Kambing bermula daripada 40 ekor, unta bermula daripada 5 ekor, lembu, kerbau bermula daripada 30 ekor. Kurang daripada tu tidak lagi diwajibkan zakat. Kemudian tanaman. Tanaman, kalau macam kita di negara kita ni, tanaman ni yang dimaksudkan iaitu tanaman ruji, iaitu padi. Tanam padi ataupun gandum, itu wajib zakat. Dan ada nisab juga, qadar dia 5 ausuk. Tak sampai 5 ausuk tak wajib zakat. 5 ausuk ni menyamai 60 gantang. 60 gantang. 60 gantang barulah dikira wajib zakat. Dan tuan-tuan, di Malaysia ni saya agak pelik sedikit pengiraan nisab bagi padi. Nisab bagi padi, pengiraan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib di Malaysia ni agak pelik sikit di antara negeri dengan negeri. Dia nak buat kajian, kajian tentang 5 ausuk ini ataupun 60 gantang ini antara negeri dengan negeri. Kadang-kadang perbezaan yang terlalu banyak, hampir kadang-kadang ratusan kilogram beza dia. Di antara negeri Pahang lain, negeri Kedah lain, negeri itu lain Melaka. Yang hampir-hampir tu kita tak kisahlah, hampir-hampir sama. Kenapa? Kerana memang nak tepat sungguh timbang ukuran zaman dulu, sukatan zaman dulu memang tak guna dah zaman sekarang. Bila tak guna zaman sekarang, anggaran sahaja barulah kita dapat buat anggaran. Nak cari ketepatan 100% tak mungkin ataupun hampir mustahil. Tetapi bila jauh sangat buat anggaran sampai perbezaannya ratusan kilo, kita jadi pelik. Takkanlah beras di negeri di satu negeri, di negeri Kedah dengan beras negeri Pahang ni jauh sangat beza timbangan dia. Kalau satu gantang di negeri beras Kedah, satu gantang beras di Pahang, bila timbang kalau jauh beza, tak tahulah.
Tapi kalau jenis-jenis beras tu memang kita tak nafikan. Beras hancur lain timbangan dia. Beras hancur satu gantang dengan beras basmati satu gantang, tu mungkin sudah pasti ada perbezaan dari sudut kilo dia. Tetapi kalau kita padi yang biasa orang tanam ni, saya pun tak tahulah. Kalau sampai ratusan kilo tu jadi pelik juga. Tapi itulah penilaian yang ditentukan oleh pihak yang berwajib. Dan penilaian-penilaian tu saya tengok kebanyakan negeri dia tak update yang terkini. Kebanyakannya dah 7-8 tahun yang lepas dah. Itu penilaian dia di zaman itu. Mungkin dipakai hak tu sehingga kini wallahu alam. Tapi yang Nabi sebut asas dia 5 ausuk. 5 ausuk ni menyamai 60 gantang lebih kurang. Menyamai 60 gantang. Dan kalau dinilai dengan timbangan kita zaman sekarang ni, sebab itulah saya sebut dalam negara kita, di antara negeri dan negeri sangat banyak berbeza dia. Tapi dia lebih kurang lah, saya sebut lebih kurang dalam 600 gram, 600 kilo. Jadi itulah bagi nisab bagi tanaman. Tanaman pula tanaman yang hanya biasa digunakan sebagai makanan asasi. Kalau tanam sayur apa tu tidak dikenakan zakat mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun mengikut mazhab Hanafi, dia tak kira apa. Dia kira zakat bagi tanaman, apa-apa tanaman sekalipun, berdasarkan ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada apa yang kami keluarkan kepada kamu daripada bumi. Iaitu tumbuhan yang menghasilkan sebarang hasil, maka diwajibkan zakat. Sebab itulah dalam negara kita, dalam bab zakat ni banyak pegang mazhab Hanafi, tuan-tuan. Sebab apa pegang mazhab Hanafi? Sebab banyak sikit dapat kutip. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kurang sikit kutipan dia. Dalam isu yang lain banyak berpegang dengan mazhab Syafi'i, tetapi dalam bab zakat ni banyak pegang mazhab Hanafi. Sebab sebab dapat banyak sikit kutip. Apa masalahnya? Kita adalah beberapa perkara yang dipegang mengikut mazhab Hanafi, di antaranya zakat sawit, zakat getah. Yang tu yang memang dipegang di luar daripada mazhab kita, luar daripada mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kita ambil satu hadis lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah wa fi lafzin illa zakatal fitri fi raqiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajipan zakat bagi seorang muslim pada hamba dan kudanya. Dalam lafaz yang lain, terkecuali zakat fitrah ke atas hamba yang dimiliki. Jadi orang yang memiliki hamba, ramai mana hamba kena zakat? Jawapannya tak kena zakat. Zaman ada hamba dululah, memang hamba banyak sekalipun dia miliki hamba tidak kena zakat. Yang kedua, kuda. Kuda bukan binatang yang termasuk daripada binatang yang diwajibkan zakat mengikut mazhab kita dan kebanyakan ulama. Mana kuda tak kena zakat. Orang yang pera kuda, yang main dengan kuda, tak kiralah kuda untuk peliharaan ke, untuk dia bersukan ke, untuk apa sekalipun, maka tidak dikenakan zakat ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Melainkan hamba wajib zakat apa? Kena bayar. Tuan dia kena bayar zakat fitrah setiap tahun. Kerana apa? Kerana hamba
dia berada di bawah tanggungan tuan dia. Samalah anak di bawah tanggungan ayah wajib bayar zakat fitrah kepada anak. Begitulah juga seorang tuan wajib bayar zakat fitrah kepada hambanya. Di zaman yang ada hamba dulu. Hadis yang seterusnya kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.